Okay. Okay, so our chapter 5 is about infrastructure. Okay, kalau kita umpamakan infrastructure ni, kalau dalam real world scenario, kita anggap sebagai highway. Okay, so kalau kita anggaplah kita punya dunia IT sebagai bandar, okay. So server di mana all the services reside been hosted, kita boleh umpamakan sebagai bandar. Maksudnya bangunan pencakar langit dekat tengah bandar tu. Kalau untuk workstation, kita boleh umpamakan seperti rumah apartment ataupun rumah-rumah yang di sekitar bandar, suburban area tu. And the communication between the suburban area and the metropolitan area is connected together by a highway. So highway tu yang nak connected all those things together is the infrastructure. Itulah dalam segi IT dia, okay? So in this chapter we will discuss about the design of office network, data center and WAN network. Okay, so kalau kita talk about network untuk enterprise network ataupun dalam data center, of course dia totally different dengan kita punya rumah. Okay, so dekat rumah kita selalunya kita access internet melalui ISP. So selalunya contoh kita punya parent ataupun kita subscribe kepada ISP punya services lah. So kalau kita wired broadband, so kalau kita dekat rumah kita tu akan ada modem. So modem tu either akan connected dengan wire telefon kalau kita pakai ADSL, ataupun kita connected dengan fiber kalau kita pakai Unify lah, kita pakai GPON punya teknologi. Okay, dan daripada telco punya side, dia pergi ke modem, so modem pergi ke router. So router kita tu selalunya akan ada wifi connection lah. So selalunya dekat rumah orang akan connect guna wifi pasal benda tu fleksibel kan. Kita tak nak tarik kabel kat dalam rumah kita kan. So simple as that. Dan kita boleh access kepada internet. Tetapi dalam office network is totally different. Dekat data center pun different. So dia ada different strategies macam mana kita nak bentuk network dalam enterprise. Right? And next we will discuss about the best practices for monitoring our network and managing our network. So dalam network kita mesti monitor. Monitor ni sangat penting pasal without monitoring kita tak tahu when the network element starting to have a problem. So contoh kita ada switches. So switches tu ada high CPU kan, mungkin pasal ada masalah software bugs ataupun ada masalah lain. Okay, so kalau kita tak ada monitoring, kita tak tahu benda tu jadi. So mungkin benda tu bila dah down, benda tu dah tak boleh nak up, barulah kita sedar, oh kan. So kalau kita boleh monitor awal-awal, so kita boleh buat plan maintenance awal-awal lah, okay. And we will also discuss about data center operation. Data center tu di mana server-server semua diletakkan. Kan kita dah belajar kan dalam minggu lepas, server kita tak boleh nak letak dekat bawah meja ataupun dalam bilik ke apa, kita mesti letak dia dalam computer room yang ada redundant power ataupun ada what we call as cooling infrastructure lah, ada aircon semua. Okay. Okay, dan kita akan learn about fundamentals lah, macam mana kita run data center. Okay. So ni yang kita akan belajar, architecture network, operation, data center, macam mana kita run the data center. Okay. Right, so first and foremost is about network architecture. Okay, kalau kita cakap berkenaan dengan architecture, okay, so sebelum tu, dekat Malaysia ni, saya just nak tanyalah, apa pendapat you guys, bangunan paling tinggi sekarang ni? Korang tahu tak, dekat Malaysia, apa sekarang ni, the tallest building in Malaysia? KLCC? Twin Tower, kot. KLCC, dia dah ada bangunan yang dah overtake. Najib. Ingat nama bangunan? Menara enjin. Itu tinggi sangat tu. Okay, kalau tahu you guys, dekat Malaysia ni kita ada bangunan yang Luqman. ada bunyi kitab. Sekejap.
Okay. So bangunan tertinggi sekarang ni pernah dengar tak PH 18 tu? Dia HQ Pemodalan Nasional Berhad. So dia ada 118 tingkat lah. So itu yang paling tinggi. Okay, so bangunan ni dia ada arkitek dia. Pasal kenapa dia ada arkitek? Pasal arkitek ni dia yang akan mengikut requirement bangunan tu. Okay, kalau kita ambil contoh sebagai KLCC bangunan sebelum ada PNB 118 ni, KLCC Mahathir time tu kan kitanya mantan Perdana Menteri. So dia ada vision yang dia nak ada twin tower. Okay, tu requirement dia, ni mesti ada 2. Dan masa tu bila dia nak buat KLCC tu, dekat bawah KLCC tu kosong, faham tak? Dia punya foundation tu tak kukuh. So bawah tu ada macam gua. So macam mana dia nak buat? So betul satu lagi dia takut runtuh, so dia kena ada kena ada damper, betul dia kena ada jambatan untuk connectkan 2 menara tu. Dan dia punya lift kan, pasal bangunan kita tinggi sangat, 88 tingkat. So dia punya lift tu mesti ada lift yang sangat efficient. So all the element network arkitek tu dia kena fikirkan, okay, macam mana kita nak solve problem ni, apa design yang kita kena ada. Okay, samalah juga macam network. Dalam network dia ada requirement dia. So kalau contoh kita dalam enterprise network, contoh macam kita ambil contoh UiTM So UiTM dia punya requirement dia. So UiTM ada berpuluh-puluh branch dekat serata Malaysia. Dan kita ada ramai student, so kita kena ada data center, so untuk kita letak data-data student, so kita kena buat backup, so kita kena ada core switches. So semua benda tu adalah arkitek network tu lah kena fikirkan. Itulah maksudnya architecture, right? So a site network is the foundation of its infrastructure. Okay, so macam mana network satu organisasi tu dia akan jadi asas kepada infrastruktur IT dia, right? So, when we talk about network architecture, dia ada 2 terms yang kita kena tahu dan kita mesti tahu differentiate. Apa beza antara physical network dengan logical network. Okay, so kalau physical network ni, kalau kita tengok, dia adalah benda yang kita boleh nampak. Okay, contoh, kita tengok, okay, dekat mana kabel ni kita nak patch ataupun dekat mana kabel ni nak lalu. Dekat mana rack ni kita nak letak. Dekat mana server ni kita nak letak. Semua benda yang nampak. Adakah dekat floor 2, floor 3 dan kabel ni macam ni dia nak naik ke floor 3. Okay, so semua tu is part of physical network. Kita nampak, so dekat mana dia letak, dekat mana kan. But satu lagi, physical ni berapa banyak device tu. So, contoh switch untuk dekat bangunan ni dia ada 3 switch. So itu we talk about physical. But logical network ni dia adalah benda yang logical. Sebenarnya cerita benda yang tak nampak, abstract. Tetapi dia sangat penting untuk menentukan macam mana data tu flows from one network to another network atau from one segment to another segment. Itulah logical network. Okay, so satu lagi konsep yang penting about network architecture ni adalah VLAN. Okay, VLAN ni sebenarnya short for virtual local area network. Okay, so VLAN ni dia adalah sangat common dalam enterprise network, which is contoh kenapa kita perlukan dia. Okay, selalunya dalam satu organisasi dia ada banyak bahagian ataupun banyak jabatan lah. So contoh dalam UiTM dia ada bahagian pendaftar, lepas tu dia ada bahagian apa lagi, bahagian akademik. Lepas tu dia ada bahagian HCP, hal ehwal pelajar. Lepas tu kita ada bendahari, lepas tu kita ada fakulti. So semua jabatan ni kan, so contoh kalau kita nak partition kan, okay kita nak cakap staff untuk bahagian bendahari, trafik dia kita mesti separate kan daripada pengguna lain supaya pasal duit ni dia sensitif kan, ada security issue. So macam mana kita nak bahagikan trafik diorang ni? Kita nak ada network yang sama. Faham tak? Kita nak, takkanlah kita pasal bendahari kita kena buat network lain, kita kena beli switch yang lain. Tak boleh kan? So kita nak beli switch yang sama. So dengan menggunakan teknologi VLAN ni, kita boleh assign. Okay, bendahari dia ada satu network segment yang berbeza compare dengan bahagian HCP. Pasal kita boleh separatekan network itu untuk different logical network. Okay. So VLAN enables switch to segregate traffic based on which port is arrived. Okay. Okay, and when we talk about network architecture juga, we cannot avoid from talking about OSI models.
So OSI model ni apa? So Open System Interconnects. Okay, so the OSI dia ada 7 layers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Siapa kat sini first time dengar OSI layer? Sebagai budak IT. First time. Seriously lah, first time. First time dengar OSI layer. Pernah dengar. Oh, pernah dengar. Nah kan? Tak, bukan kamu CI 251 kan? Ambil TCP/IP tak silap. Kan? So Yes. OSI model ni kenapa kena ada? Right, dia sebenarnya the reference model. Okay, macam mana kan? Dekat dalam dunia ni kan, kita ada macam-macam vendors. Vendors tu maksudnya okay. Contoh macam switch atau router. Kita ada multiple vendors. Kita ada HP, kita ada Cisco, kita ada Juniper. Even komputer pun atau server sekalipun kita ada Dell, kita ada HP. So ada different vendors. Kalau kita tak ada satu reference, maksudnya semua engineer vendors ni untuk refer, so vendor-vendor ni dia akan buat dia punya alatan tu semua tak ikut standard. So maksudnya kalau kita beli komputer HP, kita punya router switches pun mesti HP. Kita punya semua kena HP. Dia tak boleh nak komputer HP, network, Cisco, dia tak boleh. Kan? Kalau kita ada satu reference model, so engineer ni bila dia buat kerja dia, bila dia design some electrical atau electronic devices, dia boleh ikut standards. So benda ni jadi interoperable. So maksudnya, okay, application. Contoh kita nak buat meeting kita nak buat kelas kita ni kan, kita pakai Google Meet contoh. Okay, so kita pakai Google. Okay, kalau Google, lepas tu kita punya komputer tu kita boleh menggunakan HP. Tak semestinya kita beli komputer Google juga. Lepas tu nak masuk ke network kita boleh kita pakai modem ZTE. Lepas tu kita punya ISP pakai Cisco punya router. Nampak tak? Dia compatible. Dan semua all these devices dia mesti compatible dengan OSI model. Dia mesti ada macam rules lah supaya boleh menyatukan semua all these different element together. Okay. Next is about wired office network. Okay, so the first architecture that we want to talk about is how we want to build a wired office network. Okay, paling basic dan dulu-dulu lagi macam mana orang ada network dekat enterprise ni adalah wired lah. Maksudnya kalau kita punya pengguna want to use the network, dia kena connect dekat network port, dekat LAN port, dekat dinding tu ataupun dekat atas meja dia. Kan? So mungkin time ni dia tak ada wifi lagi. So tapi wired network ni still ada sampai sekarang. Kenapa? Pasal wired network dia adalah dedicated. Maksudnya dia lack of interference. Kalau kita pakai wireless, wifi, dia radio. So dia ada interference. Contohlah kalau kita ada dekat pantry kita tu ada oven. Ataupun kita ada apa lagi, walkie-talkie yang kita beli murah-murah dekat pasar malam tu kan. Kalau dia pakai frekuensi yang sama dengan kita punya wifi, dia akan boleh buat interference dekat kita punya wifi signal. Tetapi kalau kita pakai wire, tak ada. Pasal kita ada satu medium yang dedicated pergi ke kita punya network. Kan? So tak ada siapa boleh ganggu benda dalam kabel. Okay, dan kalau kita punya application which is yang perlukan high bandwidth ataupun low latency application seperti VoIP ataupun kita nak buat macam video streaming macam ni. So lagi better kalau kita pakai wired office. So that's why ada certain condition wired office still diperlukan, right? Okay, so kalau kita ada wired office, kita of course lah dia punya physical infrastructure tu dia mesti ada wiring closet lah. So hari tu bila dalam kelas saya dah tunjuk dah dekat computer room dalam lab tu, semua LAN port dekat lab tu, dekat atas meja lab tu dia akan patch ke dalam computer room tu. Dia akan patch kan sampai sini, so daripada patch panel tu dia akan pergi cucuk ke satu switches. Dan dari switches tu mungkin dia akan pergi ke satu router fakulti. Okay, so dia kena ada ni lah dalam wiring closet tu. Okay. Okay, so macam mana dia punya logical design? Okay, so tadi kita talk about physical, dekat mana switches, dekat mana kabel, patch kabel, macam ni apa kabel nak pakai. Tetapi cara kita nak bahagikan network tu, macam ni kita nak design network tu, dia ada several types. Okay, so the first type is one big subnet. So selalunya ni untuk macam company kecil lah. Even kalau dalam rumah kita pun sebenarnya kita punya strategi adalah one big subnet. Satu router tu, satu rumah kita semua pakai
address yang sama. Maksudnya dalam satu network yang sama, subnet yang sama. Kan? Pasal kita tak nak ni. Tetapi kalau dekat organisation yang besar, kalau kita satu UiTM tu ada 10,000 pengguna komputer, kita semua letak dalam satu subnet, akan ada masalah yang sangat besar. Pasal nanti mungkin ada masalah dengan what we call as broadcast storm yang akan ganggu performance network tu. So that's why they introduce floor plan centric. So ada juga, maksudnya dia boleh buat macam mana? Contoh, tingkat 1 dia ada satu subnet, tingkat 2 subnet lain, tingkat 3 ada subnet lain. So itulah dia bezakan, kan? So tingkat 3 ada VLAN lain, tingkat 2 VLAN lain. Dan juga dia ada juga based on security levels. Contoh macam dekat UiTM ada sistem bendahari kan, financial portal tu. So mungkin untuk financial portal dia perlukan lebih banyak security devices. So dia perlu firewall, IDS untuk elakkan data leakage, elakkan hacker. So mungkin untuk financial portal dia akan financial portal system dia akan bagi subnet yang high level. Maksudnya dia akan bagi subnet ni totally different. Dan subnet ni kalau dia nak keluar dan masuk, dia akan lalu satu firewall. Okay, boleh juga. Dan boleh juga berdasarkan change control. Okay, untuk pensyarah contoh, mungkin ada VLAN yang lain. Untuk student ada VLAN yang lain. Untuk tetamu luar mungkin ada VLAN yang lain. Untuk pihak pengurusan universiti macam Vice Chancellor ke timbalan Vice Chancellor, mungkin ada VLAN yang lain. Boleh juga dia buat macam tu. Dan juga device function lah. So boleh juga, okay, laptop ada VLAN lain, server VLAN lain. Contoh lagi macam IoT device. IoT device ni maksudnya macam apa ni, automatic sensor ke, dia nak ambil temperature bilik ke apa kan. Kan dia ada benda-benda kecil tu yang kod mungkin dia perlu akses kepada internet. So benda tu kita mungkin boleh bagi VLAN yang lain. Boleh juga berdasarkan function device. Okay. So dekat wired office network, kita mesti ada network access control mechanism. Kalau kita tak ada ni, memang habis. Maksudnya apa? Kalau orang datang dekat kita punya company, dekat lobby tu, dia nampak je network port, dia cucuk je. Terus dapat access kepada network kita. Tak boleh So kita mesti ada network access control. Maksudnya kalau kita cucuk tu, network kita mesti boleh kesan dan authenticate sama ada dia ni patut tak dapat access kepada network. So macam mana kita nak buat tu? NEC ni kita boleh buat first, MAC base. Okay, MAC base ni maksudnya bila dia cucuk je LAN port dekat komputer dia dekat LAN port tu, so kita punya switches akan first determine sama ada MAC address ni boleh tak dia allow to enter network. Okay, MAC address ni apa Contoh, setiap komputer, bukan setiap komputer, setiap network interface komputer dia ada MAC address yang unik. Okay, contoh kalau saya tengok kat LAN port saya kan, saya pakai command IP config all, saya cari saya punya wired ethernet port, nampak tak ada physical address. So physical address ni adalah merujuk kepada MAC address. So MAC address ni selalunya memang tak akan sama. Contoh dalam satu organisasi tu, selalunya tak ada komputer yang akan ada MAC address yang sama. So that's why kalau kita ikut MAC based authentication, so contoh, untuk laptop pekerja ni kita dah simpankan dalam satu database. So bila pekerja tu cucuk dia punya komputer ke LAN port tu, dia akan check, switch tu akan check dengan database. Dia cakap, oh okay, MAC address ni berdaftar. Dan dia baru bagi akses kepada network. Dan boleh juga authentication base. Selalunya ni kita buat dalam wireless network lah. Tapi dalam wired pun ada. Kita connect je dengan network tu. Instead of kita access kepada network, sebelum tu dia akan minta username dengan password. Kalau kita punya credential betul, baru dia bagi access kepada network. Dan juga boleh juga certificate base. Certificate maksudnya dia akan generate public dengan private key. So contoh kita generate public dengan private key dekat laptop kita ni, dekat laptop saya ni. Okay, so laptop saya ni akan simpan dia punya private key. So public key tu akan simpan dekat server company. So bila saya nak connectkan laptop saya ni kepada network, saya punya laptop ni akan buat hashing ataupun buat challenge messages lah. Dia akan gunakan private key tadi untuk generate satu random number. Random number ni dia akan encrypt, dia akan hantar ke server company. Server company tu akan decrypt balik gunakan public key laptop saya ni. Bila dia boleh buka, dia tengok, oh okay, so maksudnya ini adalah orang yang dah berdaftar. So dia baru boleh bagi akses kepada network. Okay. Next, what is the network architecture for wireless office network? Okay, so wireless ni dia
lawan kepada wired lah. So maksudnya wireless dia tak ada bila kita nak connect kat network tu kita tak ada wire lah, kita just pakai wifi. So selalunya mostly orang pakai wifi lah. Tetapi untuk physical infrastructure, untuk kita provide wifi tu, dia tak boleh nak tiba-tiba ada so kita mesti ada what we call as access point. Okay, so even access point ni pun nak connect dengan switch tu, dia perlu connect kat switch. Dia ada wired dia. Tapi maksudnya tak adalah setiap komputer ni kena ada connection kepada wire. So maksudnya kita just connect ke access point. Access point bawa ada wire connect kepada switch, contoh. Okay, so kelebihan dia akan bagi flexibility. So maksudnya nowadays orang bila kerja dekat company dia nak boleh kerja anywhere. Kadang-kadang dia nak kerja kat pantry, kadang-kadang dia nak kerja kat lobby, dia nak kerja level 3, level 4 ada meeting kan. So bila staff kita boleh bergerak dengan laptop dia, so benda tu lagi fleksibel lah. So wireless office tu, that's why famous. Maksudnya dekat mostly corporate network mesti ada wifi. Okay. Okay, so macam mana kita nak buat logical design dia? So selalunya dekat dalam wireless network kita akan ada SSID. SSID ni adalah dia broadcast lah, contoh macam UiTM kan, dia ada SSID untuk Wi-Fi student. Lepas tu AP yang sama dia akan broadcast SSID yang lain. Contoh, ini adalah Wi-Fi untuk staff. Lepas tu ada pula Wi-Fi untuk guest kan. So bila kita login sebagai student, dia akan bagi kita VLAN yang lain. Bila kita access SSID staff, dia akan bagi VLAN yang lain dan ada access yang different. So AP yang sama, access point yang sama, tapi dia akan broadcast SSID yang berbeza. Okay. So next, tadi kita dah talk about wireless dan kita talk about wired. So now we talk about data center network. Data center network is totally different game. Okay, so dalam data center network dia sangat perlukan reliability dengan performance. Okay, so dalam data center network saya boleh cakap dalam 95% dia mesti pakai wired. Okay, pasal dia perlukan bandwidth dan dia perlukan reliability. So dekat data center selalunya dia akan buat dalam layered design. Okay, so maksudnya dekat kita punya rack tu, dalam tu ada server. So selalunya dekat server kita tu akan connected dengan Tor switch untuk access kepada network. So semua switch dekat atas rack tu dia akan connected dengan aggregated layer dekat aggregated switch, dan aggregated switch ni akan connected dengan core switch. Core switch ni adalah router yang sangat mahal tapi dia sangat high speed. Dia boleh forward frame tu dalam latency yang sangat rendah dan mahal lah. Dan core switch ni tak banyak, aggregated switch ni pun laju tapi tak selaju core switch. Dan Tor switch ni adalah access switch dan switch biasa untuk connectkan rack kepada server dalam rack kepada network. Okay, so kenapa dia buat macam ni? Pasal dia nak redundancy. Contohlah ada satu switch rosak, so dia tak akan effectkan server dekat rack yang lain. Kalau semuanya connect dekat satu switch, problem lah. So satu rosak, habis semua network data center kita down. Okay. So dalam data center network macam mana dia punya physical infrastructure? So dia ada different approaches. So dia ada first, dia ada what we call as central switch, individual switch in each rack, dan data center fabric. Dan yang paling terbaru, yang bukan terbaru lah, memang the best practice dan standard practice sekarang adalah dalam data center network dia deploy what we call as data center fabric. Okay, so apa tu data center fabric? Kita akan discuss. Okay, the first one is central switch with a patch panel. So apa tu? Senang cerita macam ni je. Dekat kita punya rack tu tak ada switch. Dia hanya ada patch panel. So bila kita punya server nak connect kepada network, kita ambil satu patch cord daripada server kita cucuk kat patch panel dekat atas kita punya dekat atas kita punya rack. Sebab tu daripada rack tu dia akan ada satu kabel pergi ke satu switch yang besar, satu central switch. Okay, so senang lah. Dia punya kebaikan dia murah pasal kita ada satu central switch je. So kita tak perlu ada manage banyak-banyak switch. Tapi keburukan dia, sekali kita punya kita punya core switch tu hang, habis satu network kita down. Dan satu lagi downside dia akan ambil banyak kabel. Pasal bayangkan setiap rack tu kalau ada 10 server dalam satu rack tu, maksudnya kita kena ada 10 kabel pergi ke switch yang tengah tu. So berapa banyak kabel kita kena tarik.
So kita ada, so ni contohlah dekat atas switch, dekat atas rack tu dia ada patch panel. So the patch panel ni dia akan pergi ke distribution rack ni. So pada rack ni baru dia pergi ke satu switch. Okay, so ni tak very efficient lah, ni dulu-dulu. Mungkin time tu switch sangat mahal. Tapi nowadays dia dah jadi one TOR, TOR tu maksudnya top of rack. Per top of rack switch, per rack connected to a core. So maksudnya sekarang ni dekat satu rack tu ada 10 server, so dekat atas tu, dekat top of rack tu dia akan ada satu switch. So semua server ni hanya connect kat satu switch tu dia akan ada satu kabel pergi ke aggregated switch atau ke core switch. So dia tak perlulah ada banyak-banyak kabel. Okay, so dia hanya perlu satu kabel pendek patch cord daripada server ke atas switch dekat atas rack tu. Okay. Dan nowadays yang memang ini contohlah, satu dekat rack tu ada banyak server. So satu server ni dia ada ada satu switch. Okay, so satu switch ni baru dia akan pergi ke switch yang lain. Dan nowadays yang memang best practice, even Google, Facebook, Amazon, data center yang besar pun memang dia buat macam ni architecture dia panggil sebagai fabric. So fabric ni apa? So senang cerita, dia punya physical layout macam ni juga. Dia ada setiap switch, setiap rack tu dia akan ada satu switch, dan switch tu akan pergi ke aggregated, betul dia akan pergi ke spine switch. Okay, dalam fabric lah dia ada satu spine switch. Senang cerita, walaupun dia ada banyak physical switch, tapi sebenarnya logically dia anggap spine switch, TOR switch ni semua sebagai satu logical unit je. Sebenarnya dia hanya nampak sebagai satu switch. Okay. So bila kita nak configure, kita tak perlu configure banyak-banyak switch, kita hanya configure satu switch je. Itulah fabric. Maksudnya semua switch ni dia connectkan together, so dia anggap sebagai satu fabric. Tu lain sikit dia punya ayat tu. Dan even routing tengah dia pun lain. Tapi itu tak apalah, tu budak network yang selalu belajar. So senang cerita, macam saya kan, Azizi. So saya ada kepala, kaki, tangan. So saya punya kepala, kaki, tangan ni bila saya compilekan diri saya ni jadilah satu orang. So maksudnya kamu hanya perlu cakap dengan saya, tak perlu cakap dengan kaki saya kan. So maksudnya dia jadi satu unit lah. Okay. Itulah konsep fabric. Dia mudahkan management lah. Okay. Itulah logical design. So untuk logical design untuk data center, of course dekat data center dia mesti ada banyak VLAN. Selalunya contoh dekat ada contoh kan, kita ada banyak server. So mungkin server ni untuk financial system. So mungkin untuk database, untuk front end, back end punya server. So benda ni bila contoh kita boleh assign dia untuk dengan VLAN yang sama. Satu VLAN untuk sistem financial, satu VLAN untuk sistem student portal contoh. So kita boleh separate kan ikut VLAN. Dan boleh juga ikut different security zone. So macam tadi financial portal dia perlukan security yang lebih. So kita akan assign dia dalam VLAN yang very high security. Ada lalu IPS, IDS. Okay, so next is we talk about WAN strategy. So apa tu WAN strategy? Okay, WAN ni dia adalah short form kepada Wide Area Network. Okay, when we talk about WAN, kita talk about macam mana kita punya organisation nak akses kepada internet. Contoh, tu satu. Dua, WAN ni kita talk about, contoh macam UiTM, kita ada HQ, right? HQ kita dekat Shah Alam. Tetapi UiTM juga dia ada different branches. Dia ada branches dekat dia ada branches dekat Perak, dekat Perlis, dekat Johor. So macam mana UiTM campus Cawangan ni nak kita nak connectkan network dia orang tu, dia orang punya LAN dengan HQ supaya dia boleh form a bigger UiTM network. Okay, so itulah yang kita akan talk about WAN strategi tu. Macam mana kita nak connectkan branches dan macam mana UiTM network ni nak keluar ke internet, nak pergi ke network yang lagi besar tu, nak pergi ke internet. Okay, so bila kita talk about WAN strategi, kita mesti talk about two things. First, topology dengan teknologi untuk kita connectkan WAN tu. Okay, first topology. Topology ni is kita nak tengok macam mana data tu flow. Okay,
Kalau kita talk about star topology, kalau kita tengok dalam star topology, dia akan ada satu central device, satu central site. Contohlah dekat main office ni UiTM Shah Alam. So semua UiTM campus cawangannya network, dia akan connect dengan Shah Alam. Right. So contoh kalau contoh saya ambil yang atas ni UiTM Perlis dan tepi ni UiTM JB. Kalau UiTM Perlis punya user dia nak communicate dengan UiTM JB, dia tak boleh directly, dia mesti pergi ke UiTM Shah Alam dulu, baru UiTM Shah Alam akan routekan ke UiTM JB, macam tu. Tapi keburukan dia apa? Contoh, cuba dekat data center UiTM dekat College Perindu tu, jahanam, maksudnya rosak, ada outage dalam network. Habis semua branches ni tak boleh nak communicate with each other. So dah ada risiko lah. Benda ni dia cost effective, dia tak membazir banyak devices, tapi problem dia kalau main branch ni rosak, network dia something happen, dia akan ada wide outage. Okay, so that's why dia ada introduce lagi resilient technology. Contoh, multi-star topology. Okay, multi-star ni maksudnya mana? Maksudnya dia macam star, tapi sekarang ni instead of kita ada satu main office, kita ada multiple main office. Okay, so contoh office dekat French ni, contoh dia akan ada dua connection. Macam tadi semua ada connection, hanya satu connection dekat main. So sekarang ni kalau kita ada multi-star, satu branch dia akan ada at least dua connection ke dia punya main. Pasal main ni ada dua kan. So kalau ada satu main yang problem, so dia ada satu lagi kaki pergi ke secondary main. Nampak tak? So dia dua, multi-star. Dan juga ada ring topology. So ring topology ni adalah sangat disukai oleh ISP pasal dia sangat cost effective. Dia boleh provide redundancy macam multi-star topology, tapi dia tak perlu banyak main site. Dia hanya senang cerita dekat branches, dia nak connected together. Okay, contoh UiTM Perlis dia akan connected dengan UiTM Penang. UiTM Penang akan connected dengan UiTM Tapah. UiTM Tapah akan connected dengan UiTM Shah Alam. UiTM Shah Alam akan connected dengan Melaka. Lepas Melaka akan pergi JB. Lepas JB dia akan pusing balik. Dia akan pergi ke Perlis balik. Nampak macam ni. So kalau in case lah connection antara UiTM Perlis dengan Penang ni putus. Kan, kabel putus. Ataupun ISP tu ada outage. Kan, dekat network ISP tu ada something happen. So UiTM Perlis dia kalau nak communicate dengan branches yang lain, dia tak terputus, dia ada satu lagi jalan. Dia dah boleh pergi patah balik pergi kat sini. Kan? So ataupun kalau UiTM Perlis dia punya network down, dia tak akan affect the whole network. So dia boleh pusing, nampak tak? So that's why ISP suka ring topology. Dan juga teknologi for WAN. So when we talk about WAN strategy, dia punya teknologi tu, okay, contoh teknologi kita nak connectkan dalam WAN, contoh kalau dedicated line, contoh daripada UiTM Perlis ni dia nak connected dengan UiTM Penang ni. So kalau kita ada dedicated line, maksudnya kita ada beli servis yang dia tak share dengan orang lain, dia akan allocate bandwidth tu. Contoh kita nak connectkan UiTM Perlis dengan Penang 1 GB per second. So kita ada, anggap kita ada satu pipe daripada UiTM Perlis ke Penang. Okay, dia sebenarnya nowadays tak adalah ISP tu pergi tarik satu kabel daripada Perlis ke Penang tu, tak ada. Sebenarnya kita akan connect dekat ISP network, tapi dekat dalam network tu dia akan dedicatedkan circuit tu hanya untuk UiTM. Daripada UiTM Perlis ke UiTM Penang. Okay. Itulah dia dalam dedicated line. So selalunya servis ni kalau dalam ISP dia panggil Metro Ethernet lah, ataupun dia panggil apa lagi, bukan DWDM lah. Sebenarnya kalau list line tu dia panggil fiber over Ethernet over fiber, macam itulah. Okay. Dan dia boleh juga guna virtual private network. So virtual private network ni dia lagi cost effective pasal contoh dia nak connectkan antara UiTM Perlis dengan Penang ni. UiTM Perlis ada internet, so UiTM Penang pun ada internet. So macam ni dia nak connectkan together. So menggunakan internet yang mana semua orang share. So daripada internet tu kita send traffic, tapi sebelum kita nak send tu kita buat encryption. So kita buat satu tunnel daripada UiTM Perlis ke UiTM Penang. So maksudnya
dia akan ada satu dedicated tunnel lah, walaupun kita share bandwidth tu dengan pengguna internet yang lain, tetapi kita ada macam satu tunnel. Pasal kalau orang buka tunnel kita tu, dia tak faham pun pasal kita dah encrypt kan kita punya traffic. So VPN ni selalunya macam mana tau, kalau macam lecturer kan, macam PKP sekarang ni, macam mana lecturer nak access network UiTM? So dia akan bagi dekat lecturer satu VPN access. So VPN access tu menggunakan lecturer punya internet tu, kita akan connectkan VPN, kita akan connect dengan VPN server UiTM. So bila kita dah connect dengan VPN server UiTM, daripada situ kita boleh access network UiTM. So macam itulah VPN. Ataupun selalunya VPN ni boleh juga orang salah guna. Contoh, sekejap sebelum tu saya nak tanya, ni first time ke korang dengar pasal VPN ni? Hello? First time, okay. So contoh lepas ni boleh try sini. Contohlah VPN ni kan, contoh kita ni pengguna, kita ni contoh saya ambil satu contoh Netflix. Okay, so Netflix. So Netflix ni dia akan bagi konten tu berbeza ikut region. Contoh, pengguna Netflix dekat US mungkin ada konten yang berbeza dengan pengguna Netflix di Malaysia. Dekat US mungkin dia punya konten tu lagi banyak, kan? So kat Malaysia tak ada. So macam mana kita nak kita nak dapatkan konten Netflix dekat US tu? So kita subscribe dengan VPN. So maksudnya macam mana? Kita dekat Malaysia ni kita boleh subscribe dengan VPN. So VPN tu kita boleh letak server, kita boleh pilih untuk kita connect dengan VPN server dekat US. So daripada Malaysia ni, ISP kat Malaysia Telekom, dekat rumah kita tu kita akan buat satu tunnel pergi ke server VPN server dekat US tu. So daripada VPN server dekat US tu baru kita keluar ke internet, baru kita access internet. So bagi Netflix dekat US tu dia nampak trafik ni adalah daripada US. So dia akan bagi kita akan dapat konten daripada US tu dan kita akan tunnel balik ke Malaysia. Faham tak? So kita dapatlah tengok rancangan Netflix yang ada dekat US walaupun kita duduk dekat Malaysia. Physical dia mungkin kita kat Malaysia, tapi logically dia sebenarnya Netflix nampak kita ni macam pengguna daripada US. Okay, itulah VPN. Okay, so tu boleh baca sini lah. Okay, dan juga ada hybrid approach lah. Tapi ni boleh baca sendiri. Okay, so next is about routing. So kita rehat dulu dalam 5 minit, kita akan sambung balik. Okay. Okay, sir. Right. Okay, go. Come on. Lagu apa? Cepat kau. Kejap, aku search sini kejap. Apa lagu? Lagu apa? Lagu apa tadi tu? Hotel California kan? Sekejap. Lagu lain lah, Pak. Lagu apa? Lagu apa yang kau? Bosan tadi, bosan. Ya lagu apa? Cepat kau sebelum bisa masuk.
5.20 lama tu. Apa? Lagu apa mau? Jadi Lagu apa? Ah, tengah. Hmm. Bunga lagu apa? Cepatlah, astaga. Okay, Ella, Rama-Rama. Serakam ni. Enggak juga tu. Lagu apa tu, Gin? Lagu apa tu? Cepat, lagu apa tu? Ella, Rama-Rama. Oh, Rama-Rama kah? Okey, jap. Tadi itu intro. Serakam ni. Enggak juga tu. Jangan lupa matikan itu rakam. Kenapa kau tahu lagu tu? Tahu lupa. Ya. Jap. Mau cari lirik dah. Okey, sudah. Yeah. Seumpama Rama-Rama terbang bebas di udara. Iyalah di lambat di. Ya, aku baru Lag. dengar lambat. Lag di laptop. Aku main saja ya. Bisa. Oke, dah.
Okay, Assalamualaikum. Hello. Salam, ya, sir. Okay, kita sambung sikit Sikit lagi nak update dah ni. Okay, so next is about routing. Okay, so routing ni is about macam mana contoh kita dalam kita ni network dalam enterprise network kita ada different network. Maksudnya kita ada different network segment, ada different VLAN ataupun kita ada multiple routers. So macam mana different contoh daripada network A ni nak pergi ke network D contoh. So adakah dia melalui A, B, C, D ataupun pergi ke A, B, D terus. So macam mana path dia dekat dalam network tu is all determined by routing. Okay, so dalam there are three primary strategies for routing a traffic. So kita ada static configuration, kita ada routing protocols dengan juga exterior gateway protocols. Okay, so untuk static ni senang cerita kita configure route tu manually dekat setiap router dalam network tu. So contoh nak pergi ke daripada network A nak pergi ke network D. So kita configure, okay, A nak pergi ke D, kena pergi B. Betul kita configure kat B, C, D. Betul kita set static lah. Okay, so static ni dia selalunya orang akan buat di mana di dalam company tu dia hanya ada satu macam mana kita panggil, dia hanya ada satu router, dia ada hanya satu connection kepada internet ke ISP. So dia buat default gateway je lah, maksudnya contoh nak pergi ke internet dia terus forward ke router ISP. So itu selalunya orang buat static configuration. So untuk interior routing protocol ni, ini adalah dynamic, maksudnya dia ada protokol contoh macam OSPF ataupun ERGRP. So setiap router dalam network dalam kita punya network tu ataupun kan dalam ataupun switches tu dia boleh buat layer 3 punya routing. Setiap network device ni dia akan running OSPF punya software, OSPF punya protokol. So bila contoh router ni dia cakap okay ada link baru, saya boleh pergi ke network ni guna path ni, akan bagi tahu network yang lain. So dia akan update network yang lain. So network lain contoh dia nak ke network D, so dia cakap oh aku boleh lalu network D kalau aku pergi ke network C. So dia akan ikut C, D macam tu lah. So dia dynamic. Kalau tiba-tiba dekat D tu tiba-tiba tak boleh nak lalu pula kepada D, dia akan advertise jalan ke D aku dah tak ada dah, so yang lain macam tu lah. So dia akan update sesama sendiri. Sir, Ya? boleh tak nak tengok slide juga? Ya, ya. Nak tengok slide juga. Nak apa? Nak tengok slide juga. Nak tengok slide. Oh, okey, sorry. Saya tak present. Masih. Tak apa, sir. Alright. So tadi static. So kita ada interior routing protocol tadi, dynamic, OSPF atau ERGRP. Dan next kita ada exterior gateway protocol. So exterior gateway protocol ni sebenarnya dia routing antara different AS. So senang cerita macam ni. EGP ni selalunya dia akan run dekat ISP ataupun connection antara enterprise network ke ISP. Dan sebenarnya dalam enterprise network pun tak semua akan running BGP ni. Selalunya dalam enterprise network yang betul-betul besar baru dia ada BGP ni. BGP ni selalunya orang pakai BGP lah. So kan border gateway protocol. So senang cerita dekat internet kan kalau dia ada saying dia ada masuk statement lah. Dia cakap the one that glues internet together is BGP. Maksudnya cara internet ni works memang sangat bergantung dengan BGP. Pasal BGP ni macam mana tau? Contohlah kita ada dekat Malaysia ni kita ada 3 ISP lah contoh. Kita ada Telekom, kita ada Time.com, kita ada Maxis contoh. So antara ISP ni dia ada banyak customer lain yang akan subscribe dengan dia. So contoh, kalau customer Maxis dia nak pergi communicate dengan customer Telekom, macam mana nak buat macam tu? So
menggunakan protokol BGP ni, Maxis punya router tu akan bagi tahu dengan router kat Telekom, dia akan bagi tahu, aku ada route ni, IP address ni. So kalau nak pergi ke aku, boleh lah. So maksudnya macam tu lah, dia boleh bagi tahu antara router tu menggunakan BGP protocol. Okay. Dan second is internet access. So when tadi kita dah cakap yang kita boleh menggunakan ring topology kan, kita talk about macam kita nak connect different branches. So sekarang ni internet access. Macam mana dalam kita punya enterprise network tu kita nak access kepada internet. So dia ada different approaches. So yang paling common lah, so, kalau company tu tak besar kan, dia SME kan, small and medium enterprise. So selalunya dia akan hanya ada satu single connection kepada internet. Pasal bila kita subscribe dedicated internet line dengan ISP selalunya mahal. Okay, so selalunya ke internet gateway ni dia hanya ada satu, dia hanya satulah connection. Okay, contoh even kalau dia ada satu connection, mungkin dia ada branches yang lain. Branches lain tu nak pergi ke internet, dia akan pergi ke HQ dulu, baru daripada HQ tu dia pergi ke internet. Second approach, dia ada limited set of connection lah. So maksudnya mungkin dia ada dua. Okay, so contoh dekat HQ dengan dekat dia punya backup data center ada satu connection. So kalau in case berlaku internet connection terputus dekat dia punya HQ, so dia still ada backup internet connection yang lagi satu. Okay, so ini pun common. Dan the third ni, ni memang kaya lah. So senang cerita, dekat setiap branches dia tu dia ada internet connection. Contoh macam UiTM, dekat UiTM Shah Alam, kalau nak pergi UiTM, nak pergi internet, ada dia punya internet gateway sendiri. Dekat UiTM Perlis nak pergi internet, dia ada internet gateway sendiri. Dia hanya akan guna internal WAN link tu kalau dia nak communicate antara internal system. Maksudnya kalau pengguna nak communicate ataupun pengguna daripada UiTM Perlis nak access sistem island, contoh yang dekat data center UiTM Shah Alam, baru dia gunakan WAN link tu. Tapi kalau nak pergi internet, pergi Google ke Instagram ke, dia akan pakai internet gateway. So ni mahal lah. Maksudnya setiap site tu kena ada ISP punya connection, which is sangat mahal. So untuk internet connection ni dia ada dua aspek. Dia ada outbound access dengan inbound access. Outbound access ni di mana what we call as dalam kita punya network, pengguna dalam network kita nak access service dekat luar. So contoh macam pengguna network kita nak buka Google, Facebook, nak buka apa lagi, Microsoft. So kita daripada dalam pergi keluar. Inbound pula di mana contoh dekat kita punya company ni ada website. So website tu kita host dalam kita punya computer room dekat dalam network kita punya enterprise. So daripada orang luar, contoh pengguna Maxis, dia nak access website company kita. So dia akan lalu inbound. Maksudnya dia akan traffic tu daripada luar masuk ke dalam. Dia nak access kita punya website. Okay, so boleh baca lah sini outbound inbound. So lebih kurang macam tu, tapi please nanti baca, please revise. Okay, so dalam sekarang ni nowadays dalam network punya architecture ni, dia ada term what we call as software defined networking. So software defined networking ni is orang panggil the hot stuff lah dalam networking. Software defined network ni apa tahu? In the traditional approach, routing kita kena configure, contoh macam OSPF ke, static route ke, kita kena configure router tu untuk all the routing protocol tu kita kena configure satu-satu dekat dalam network tu. So contohlah kita nak supaya untuk pergi ke sini lalu sini, jangan lalu sini kan. So kalau kita nak manually buat macam tu, kita kena manually configure lah, right? So tapi dengan SDN ni dia lain. Setiap network element dia boleh program, dia jadi fleksibel. Pasal setiap network element ni, router switches, dia akan connected together kepada satu SDN controller. So SDN controller ni dia yang buat decision routing tu. Contohlah kan, dekat UiTM, contoh kita ada dua ISP. Kita ada Telekom dengan Maxis, contoh. So Telekom dengan Maxis dia dua-dua ada network yang berbeza. Okay. So contohlah kita nak pergi access oxford.edu.my, kita nak access network Oxford. Kalau kita lalu Telekom, mungkin dia punya latency tu lagi tinggi. Kalau kita lalu Maxis, dia punya latency tu mungkin lagi rendah. So software defined controller tu boleh automatically configure kita punya network device tu untuk, okay sekarang ni apa kata kita jangan lalu dekat
Telekom untuk pergi ke Oxford, kita lalu ke Maxis. Macam tu. Dia canggih lah, dia boleh dynamically configure network tu berdasarkan apa keperluan application tu. Dia panggil application centric application. Application centric network. Okay. Next is about IPv6. Okay, macam you guys tahu sekarang ni IPv4 akan kehabisan IP address untuk di-assign. Kalau kita kehabisan IPv4 address, orang tak boleh nak connect dengan internet. Pasal syarat untuk kita connect dengan internet, kita mesti ada unique IPv4 addresses. Kenapa IPv4 ni susah nak habis lah. Kita boleh lambatkan kehabisan dia pasal kita ada konsep netting. Kalau dekat rumah kita share dengan banyak, network tu dengan kita punya ahli family members, satu rumah tu dia akan share satu IP address yang sama. So kita tak perlu ada banyak IPv4 address. Tetapi benda tu mungkin lama-kelamaan bila ramai orang subscribe ke internet, benda tu akan habis. That's why dia introduce IPv6 yang mana IPv6 dia ada address space yang sangat besar. Punyalah besar sampai kan kalau dengan IPv6 ni address, kita bagi setiap seorang dekat muka bumi ni satu IPv4 punya block, still banyak lagi dia boleh bagi. Faham tak? Punyalah banyak IPv6 punya address. Okay. So IPv6 dan IPv4 dia tak compatible. Senang cerita dia adalah totally different protocol. Okay. So boleh baca lah. So macam mana nak deploy? Dia ada strategi dia, kita kena deploy sikit-sikit, kita deploy dulu dekat critical network yang kita terus semua dan kita mestilah test dulu. Bila benda tu IPv4 tu dah stable baru kita roll out pada whole network. Okay, so next is about network operation. So network operation ni adalah satu elemen yang penting atau tugas yang penting kepada network dengan sistem admin. So mungkin bila one day you guys kerja nanti, bila you guys di-assign dalam jabatan network operation ni, apa you guys buat, you guys akan monitor network tu lah. Selalunya dalam tempat desk work you guys tu akan ada screen yang akan sentiasa software monitoring tu akan monitor semua network kita ni. Ada fiber cut ke, ada routing issue ke apa, dia akan nampak situ lah. So you guys kena troubleshoot. Okay. So memang kita kena monitor untuk kita elakkan daripada outage berlaku. So apa yang kita nak monitor? Kita monitor router, switches, kita akan monitor WAN link tu, maksudnya mungkin kita ada connection between branches tu, macam kita nak detect sama ada link tu up tak up. So kita kena monitor. Okay. Dan management. So macam mana kita nak manage? So management about network ni sangat penting pasal contoh kita ada banyak engineer. Okay, first kita kena ada access dengan audit trail. Engineer ni dia akan sentiasa buat config changes. So contohlah dia buat dia access satu router, dia config, tiba-tiba ada something happen. Config tu tak betul ke atau ada outage. So daripada log kita bertahu okey siapa yang configure ni, bila dia configure. So kita kena ada audit trail lah. Dan untuk isu-isu security pun kena perlu log. Dan kita kena ada configuration management. So selalunya dalam network kita ada RANSI. RANSI server ni apa dia buat? Tiap-tiap hari dia akan try copy configuration setiap network devices ni automatically. So supaya contohlah kita buat satu configuration tak jadi, so kita nak revert back, backup punya config, kita boleh menggunakan RANSI server. Okay, so dalam network management pun ada life cycle. Dalam network operation dia mesti ada banyak spare part. Ada spare part switches, router, access point kan. So macam mana kita nak tahu dia dalam apa status equipment tu? Adakah dia dalam stock, adakah dalam store, ataupun adakah telah di-assign, ataupun telah di-install dekat site ke, ataupun tengah digunakan, ataupun nak di-com. So semua tu kita kena label. Bukan label lah, maksudnya kita kena bagi tahu okey, switch ni sekarang ni akan di-assign kepada level 3. Okay, so kita kena update lah dalam kita punya database. Software version. So setiap network equipment memang akan ada software. Kan? So software ni kita mestilah sentiasa upgrade dia punya software dengan firmware untuk make sure yang kita patch any vulnerabilities atau bugs. Okay, so next about documentation. Alright, documentation ni pun penting supaya documentation ni nak membolehkan kawan kita yang lain, engineer juga boleh troubleshoot kalau kita tak ada. Okay, so supaya dia tak payah nak, contoh kita dah buat network ni, tak payahlah, contoh kita bila kita berhenti, network yang take over kita punya tempat tu, dia tak perlu nak belajar balik, dia just hanya perlu
baca documentation. Okay, so documentation boleh network design layout, kita punya topologi, CMDB. CMDB ni maksudnya apa ni, database yang mana kita letak inventory kita. Switch ada berapa banyak, switch ni kita letak kat mana, router ni kita letak kat mana, dan kita kena ada labels. Okay, so contoh DNS ni apa tau? Contoh DNS ni, okay, kalau saya buka, okay, contoh saya buka ni. Contohlah saya punya ISP ni adalah apa ni, Maxis, saya pakai Maxis So contohlah saya nak pergi ke website, contohlah itu IP. Okay. So saya nak pergi ke website ni lah, so ni IP address dia. So contoh daripada saya punya network ni Maxis, saya nak pergi ke data center ni, server dalam data center ni. So dia trace route. Okay, mungkin ambil masa sikit. Okay, nampak tak? Yang kita telah ajar sebelum ni, trace route. So kita tahu setiap hop tu kan. Kalau a good network engineer, dia akan label, maksudnya dia akan registerkan IP address setiap interface dekat network equipment tu dengan DNS. Contoh kat sini, okay, Maxis ni dia tak register lah dia punya network equipment ni. Tapi contoh dekat data center dekat Equinix, dekat Singapore ni, nampak tak? Engineer dia registerkan interface nak pergi ke server tu, dia akan lalu interface ni 146 SG Equinix. So contoh, kenapa benda ni sangat useful? Contohlah bila kita nak troubleshoot network ni, kita tengok dekat sini latency tinggi. So kita boleh tengok, rupanya dekat hop ni yang ada problem. So dekat situ kita tahu, okay, kat sini yang kita kena repair. Supaya dia memudahkan engineer untuk troubleshoot lah. Okay, itulah contoh documentation. Okay. Next is labeling. Okay, so okay, untuk kita dalam network operation, kalau kita nak bagi support, selalunya support ni terbagi kepada 3 tiers. So ada L1 support, L2 support, L3 support. L1 support ni selalunya adalah helpdesk. Maksudnya dia yang facing dengan customer. Bila customer complain about network tu, dia akan hantar email atau dia call, orang yang akan angkat call atau reply email tu adalah L1 support. Kalau L1 support tu tak boleh nak solvekan problem customer tu, dia akan escalate kepada L2, specialist. So mungkin problem tu dekat wireless side atau mungkin problem tu dekat routing side. So dia akan escalate dengan specialist dalam bidang tu. Kalau L2 pun tak boleh nak solvekan benda tu, selalunya dia akan refer kepada subject matter expert, selalunya dalam senior engineer lah. Ataupun dia akan, kadang-kadang kalau dalam organisasi tu tak ada kepakaran tu, dia akan escalate dengan vendor dia. So dia akan troubleshoot sampai boleh. Okay. L1, L2, L3 support. Kalau tiba-tiba kan, contoh ada orang tu cakap, okay, aku kerja ni operation, so kau kerja kat mana? Aku kerja dalam L3. So maksudnya dia tu adalah sangat berpengalaman lah dalam network tu. Okay, so support pun kita ada banyak tools. So kita ada diagnostic tool, traceroute, smart network sniffer, contoh macam apa ni, macam traceroute tadi kita boleh tahu, kita lalu path mana, latency. Kita boleh juga buat network path visualization, kita tahu okay dia lalu mana, lalu sini, ada semua tools ni untuk support network. Okay, sikit lagi dalam data center overview. Okay, data center ni apa? Sebenarnya a large facility which is purpose built for housing computing equipment, usually a dedicated building, but sometimes a floor of a building. Itulah data center. Okay, so kalau data center tu dekat dalam company, kadang-kadang ada company yang buat data center tu untuk disewakan dekat orang lain. So itu dipanggil sebagai co-location. Maksudnya space tu dia buatkan untuk supaya orang lain boleh sewa tempat tu untuk letak dia punya network equipment untuk rent. Dan juga computer room, saya tunjuk dalam lab hari tu, ada computer room, computer closet. Computer closet ni macam dekat apartment kan, yang ada tulis riser tu, yang ada letak fiber tu computer closet lah. Ataupun ada telephone closet, selalunya macam dekat building kat shopping mall ke, kita pergi dekat
dekat apa ni, dekat basement tu, dekat tempat parking tu selalunya ada telco punya room dekat situ untuk dia letak equipment telco kat situ. Okay, next untuk data center ni kita boleh buat sendiri. So buat sendiri ni selalunya company yang besar lah. Bila kita buat ni memang dari keperluan, pasal contoh macam banking, dia perlukan ada data center sendiri pasal dia kena letak maklumat yang sensitif. Tapi kalau kita buat sendiri data center ni sangat mahal pasal kita kena ada electricity, kita kena ada redundant electricity, kena ada cooling, dan yang penting kita kena ada engineer yang ada skill untuk buat tu. Kalau kita employ orang yang biasa-biasa, habis data center tu tak boleh run dengan efficient. That's why ramai orang prefer untuk dia rent, dia sewa je. Contoh dia pergi kat company macam AIMS, dia register, okay aku cakap aku nak letak satu rack dekat data center kau, so kita rent lah. Ataupun kita boleh outsource, so maksudnya kita tak perlu nak risau pasal infrastructure, kita just outsource macam dekat cloud company macam Amazon, kita nak virtual machine, so kita tak perlu nak ada rack ke apa. Kita boleh juga ada no data center at all, kita just guna SaaS, maksudnya kita nak buat application, kita just gunakan Google Apps, Office 365, Dropbox, tak perlu kita nak tahu langsung pasal all the IT infrastructure. Dan untuk data center dia ada business requirement. So business requirement tu apa? Dia ada availability, business continuity, budget. Availability ni maksudnya apa? Kalau data center tu, kalau bank dia perlu sentiasa up, tak boleh nak down, kalau tidak kerugian berjuta-juta. So dia kena spend lebih lah untuk ada redundant power, redundant cooling, redundant internet access. So dia kena ada business continuity. So contohnya apa? Kalau tiba-tiba berlaku outage kan, so dia mesti ada backup data center kan. So budget dia berapa? Kalau budget dia besar, so dia boleh expand lagi besar lah. Betul. Lepas tu kena ada apa ni, regulatory constraint, change control, siapa yang boleh access. Dan dia juga ada technical requirement lah. So apa application dan services yang dia nak letak. Contoh kalau dia nak letak sensitive application macam banking ke apa, dia mesti ada more secure mechanism lah. So bila berapa lama, berapa kerap kita nak update OS dalam server tu, security, semua ni adalah technical requirement. So nak running data center ni dia bukan senang, memang dia perlukan kepakaran. So dalam macro level, yang high level dia, data center ni is about capacity management. Adakah kita cukup rack yang space untuk rack? Adakah kita cukup power? Adakah kita cukup cooling? Okay, tapi untuk micro level is about life cycle management. Macam mana kita nak coordinate, kita boleh keep track server ni dah guna atau server ni tak guna, rack ni dah kosong, belum kosong, kita dah buat maintenance ke belum. So semua tu adalah dekat micro level. Okay, so capacity management, so wire, adakah kita punya cabling cukup kan? So dekat data center kita tak boleh simply just lay cable dekat lantai. Selalunya dekat data center, dekat computer room dia ada raised floor. So raised floor tu maksudnya dekat lantai tu, bawah tu ada tempat kosong, ada tempat kosong lah, so kita boleh letak wire kat situ. Dan network console, siapa yang boleh access. Okay, life cycle management, kita kena tahu, okay, rack tu adakah tengah digunakan ataupun akan diletak dengan server, bila kita akan move, add atau change, bila kita buat maintenance, adakah bateri tu kita dah test sama ada working or not, genset tu, bila kita nak decom. Okay, so satu lagi patch cable. So patch cable ni selalunya UTP cable lah. Ada juga patch cable yang fiber. So senang cerita dia kabel pendek je. Kan tadi saya cakap dalam satu rack akan ada top of rack switch kan. So selalunya antara server dengan switch tu kita connectkan dengan patch cable, satu kabel pendek je. Okay. Labeling. So yang penting kita mesti label. So contoh kan gini, kita labelkan. Okay, port ni pergi ke mana, kabel ni pergi ke mana. Kalau tak kan, kita ada beratus-ratus kabel, kalau kita tak label memang masak lah. Kita nak trace kabel tu pergi ke mana. Okay. So kita kena ada console access. So selalunya dalam data center dia akan ada trolley macam ni. Dan trolley tu ada monitor, ada keyboard. So contohlah bila server tu berlaku rosak ke atau kita nak buat software upgrade, kalau kita memang tak boleh nak gunakan remote access macam SSH, kita boleh tolak trolley ni lah. Kita cucuk keyboard dengan monitor dekat server tu. Tools dengan supply, so kita kena ada tools, spare part kan. So contoh macam ni lah, kita punya screwdriver, kita punya patch cord, kena sentiasa ready lah, dan kita kena susun elok-elok cantik macam ni. So I think that's all lah untuk kita punya lecture. Alright, so habis. So saya buka untuk persoalan. So any question so far? Hello? Tidur lah. Tak ada soalan.
Tak ada soalan. Mengadap je. Alright, so saya macam mana? Sir, yang test hari Jumaat ni 1 hingga 4 je kan? 1 hingga 4 saja, betul. Part A multiple choice question, part B ada subjektif lah. So mungkin boleh kena draw ke ataupun mungkin kena tulis ayat ke. Maksudnya kena tulis kena discuss lah, panjang lah. So lab session ni mungkin saya akan try bagi tips lah macam mana kan, apa yang keluar ke masuk ke, tak boleh bagi semua lah, just macam memudahkan apa nak fokus study tu lah. Tapi sekarang ni dah boleh start study lah, baca-baca sikit chapter 1 until 4. Okay, so Okay, sir. anything else? Okay, so kalau tak ada, I think kita stop kat sini. Okay, terima kasih kerana datang lecture. So semua dah tanda attendance. Ya. Belum, sir. Ramai. Belum. Sekejap, saya letak kat chatbox sekejap. Saya letak kat chatbox. Okay, dah. Okay, right. So I think that's all for today. Nanti saya upload lecture ni. Okay, Assalamualaikum. See you guys this Wednesday, I think. Waalaikumsalam, Okay, sir. thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, sir, bro. Sambung Okay, sir. kami. Ada busuk. Wafa busuk. Kau yang busuk. Kau busuk. Kau lah. Sekejap bila aku, kau lah. Dia busuk. Kemi busuk. Hello. Awas, perbualan sedang direkod. Sampai ke Waktu kamu masih sekolah, kau kenal apa itu bercinta? Ya kan ku tahu cuma bermain saja. Kemi busuk. Ever. Bye korang. Bye. Daily busuk, dia ada busuk, hari busuk. Wih, so masih rekod tu. Bye-bye. Dah dari.
Sorry semua. Bosan. Man. Lagi bang, lagi. Ha? Lagi. Pisang doh dalam bilik. Cepatlah main lagi. Kita orang dengar. Come on. Ya, lagu apa? Bye. See you guys games. Alah. Last. One more. Apa pula man? Last. Lagu apa man? Pilihlah mana-mana. Aku malas nyanyi ya man. Tak sedap sorak man. Tak apa, sekali. Come on. One more. Kau pisang kan ni man? Gila. Hiburkan kami Ugong. Ha? Arik. Yana. Lagu apa? Lagu apa Ugong? Lagu ni lah. Lagu romantik sikit. Tekan man. Lagu apa man? Ha? Lagu apa? Tak tahu. Ella. Nyanyi man. Tak pandai lah lagu ni. Serius tak pandai. Masuk Man, masuk. Alah yang ni Arik. Nelly nyanyi.
Aduh. Kau lah Man pada Man. Kau lah bantu. Duh, dah 46. Pisang kah Man di rumah Man? Kau di mana sekarang? Salam lah. Ya lama. Aku tak balik. Tak sempat sama Man. Aku cancel Man tiket. Aku tahu. Kamis tu aku mau balik. Kau malam ngaji sekali. malam tu je lah pengumuman stay at home. Kunci terus UiTM. Aduh kesian. Tak apa lagi. Kenapa tu? Soalan request Rip. Lagu M Nasir. Rip nyanyi Rip. Rip. Okay, 1, 2. M Nasir. Hai. Okay dah. Bye. Bye. Padu aku. Habis. Nanti buat Okay, lagi aman. konsert. Nanti lagi buat konsert. Nanti Arif marah. Okay. Bye-bye. Bye Man. Bye Bye semua. Hugo. Bye. Annyeong. Pisang tu. Annyeong kau. Nanti aku pergi sana aku. Aku pergi ke tempat kau. Okay je lah Man. Kau mana? Kalau Perindu kau- ke? Perindu ke? Aku Rakai? dekat dunia yang nyata. Sian. Bye Man. Okay. Bye. Bye.